Taburan hujan lebat berpanjangan ditambah peningkatan paras air laut di Terengganu menyaksikan jumlah penduduk yang dipindahkan meningkat kepada 329 berbanding 186 tengah hari tadi dan kesemua penduduk terjejas ditempatkan di 5 pusat pemindahan. Bagi mengetahui perkembangan semasa, terus saja langsung bersama Nuraini Sulong di Kuala Terengganu. Silakan Nuraini. Terima kasih Norlela di Studio 3 Angkasa Puri. Angka penduduk terjejas itu dicatatkan setakat pukul 4 petang tadi. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menerusi aplikasi Info Banjir menyatakan setakat ini pusat pemindahan sementara banjir dibuka di Kuala Terengganu dan Kemaman. Di Kuala Terengganu, Sekolah Kebangsaan Cendering kini menempatkan 7 penduduk terjejas daripada 3 keluarga dan SK Gontok Nasib pula menempatkan 9 penduduk dari 2 keluarga. Di Kemaman, 3 pusat pemindahan kekal dibuka dengan 320 penduduk terjejas ditempatkan melibatkan 77 keluarga. Di Pusat Pemindahan Sekolah Menengah Badura Alam Shah Kemasik, jumlah penduduk yang dipindahkan meningkat kepada 281 orang. Manakala di Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong, jumlah penduduk berkurangan kepada 34 berbanding 43 orang pada 11 pagi. Satu lagi pusat pemindahan yang dibuka di Balai J3K, Kampung Titian Berayun, menempatkan 5 penduduk daripada 1 keluarga. Saya ucapkan terima kasih lah. Semua ni mana terlibat ni kan. Macam tak. Rasa jaga balik bila ni? Ha? Jaga balik bila ni? Tak tahu, ingat nak balik ni hari tapi tahu lah gelap lagi tu. Ingat nak balik juga dengan seorang ni kan. Tak tahu lah boleh balik ke tak ni. Sementara itu, paras air di sungai-sungai utama di negeri ini berada pada paras normal dan tiada jalan ditutup. Laporan yang disiapkan pada pukul 4 petang tadi. Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Abdul Rahman pula menasihatkan ibu bapa untuk sentiasa peka dengan arahan pihak berkuasa jika memilih negeri ini sebagai lokasi percutian mereka. Ini memandangkan negeri ini kini dilanda banjir dan aspek keselamatan perlu diambil kira terutamanya ketika berada di pusat peranginan. Saban tahun pelbagai kes direkodkan termasuk lemas di air terjun, pantai dan banyak lagi. Justru dalam keadaan cuaca yang tidak menentu boleh mendatangkan pelbagai kemungkinan. Sentiasalah memberi perhatian apabila mereka pergi ke tempat pelancungan, tempat air terjun, di tepi-tepi laut supaya sentiasa memberi perhatian terhadap anak-anak mereka dan juga keluarga mereka. Kita tak mahu mereka mengalami apa-apa kemalangan lah. Kerana walaupun tak hujan seperti yang kita jangkakan, tapi kadang-kadangnya angin tu kuat dan membahayakan mereka bila ombak tinggilah kan. Bercakap di Kuala Terengganu, beliau turut memaklumkan lebih 500 pegawai dan anggota polis di seluruh negeri ini telah ditugaskan mengawal dan membuat pemantauan di lokasi dikenal pasti berisiko banjir. Pihak berkuasa juga membuat rondaan di rumah penduduk terjejas banjir yang berpindah ke pusat pemindahan sementara. Serentak dengan itu juga, penduduk sekali lagi dinasihat untuk sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah ekoran kejadian air pasang besar dijangka berlarutan dalam tempoh seminggu. Sementara itu, perusahaan kecil dan sederhana PKS Terengganu yang terjejas banjir boleh memohon dana kecemasan bagi memastikan perusahaan masing-masing beroperasi semula selepas banjir. Dana berkenaan disediakan SME Corp Malaysia dan Malaysia Industrial Development Finance MIDF dalam bentuk skim pinjaman mudah dan geran. Mereka boleh memohon dana berkenaan yang dikhususkan untuk pembiayaan pembelian mesin dan peralatan, pembelian bahan mentah atau stok serta pembiayaan pembaikan premis perniagaan. Perkara mengenai ini dinyatakan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Chua Tee Yong. Pembiayaan Grant SME Corp adalah sebanyak RM30,000 setiap PKS untuk membaiki peralatan yang rosak dan mengubah suai premis akibat banjir.
Selain daripada itu, kita juga mengetahui bahawa dia ada juga fund di bawah MIDF untuk pertolongan khususnya bagi working capital. Kerana kita semua sedia maklum selepas banjir bukan mungkin bahan-bahan material atau raw material telah rosak. Dan MIDF sebenarnya mempunyai pinjaman di mana kadar bunganya adalah sebanyak hanya 3% sahaja. Dia boleh meminjam mencecah sehingga RM100,000. Datuk Chua sebelum itu melawat kilang perusahaan Dayos pemancar cahaya LED di Gong Badak, Kuala Nerus. Tahun lalu RM5.1 juta geran pinjaman diluluskan kepada PKS Pantai Timur Semenanjung melibatkan 919 syarikat. Kemudahan dana itu dapat meringankan beban pengusaha PKS selain membantu agar operasi serta perjalanan syarikat dapat diteruskan seperti biasa selepas banjir. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Terengganu. Kembali semula ke Studio 3 bersama Norlela untuk laporan lain N5.